Hak ni menyamun pula. Dia mencuri biasanya dia tak ada kait dengan nyawa, tak ada kait dengan kekejaman. Curi benda ringan. Bila sampai tahap berkaitan dengan tindakan kekejaman ataupun berlakunya sampai pembunuhan, dia dipanggil menyamun ataupun merompak. Maka menyamun hukum dia tak sama macam mencuri. Hukum dia tengok keadaan. Kalau dia sampai tahap dibunuh. Saya ingat kawan saya tuan-tuan, belajar sekali dengan saya dulu di Terengganu. Kami dah ambil belajar sama-sama, masing-masing ikut haluan masing-masing. Lama tak jumpa. Dapat tengok surat khabar tuan-tuan, keluar surat khabar dia meninggal. Kenapa tuan? Dia ada kedai mah. Jadi kawan orang dekat, ada orang datang curi rumah dia lah. Tengok dia tak ada, orang datang naik mencuri. Ikut kiranya dia datang ambil mah dan apa mah yang ada dalam rumah dia, token mah. Jadi dia tidak apa-apakan isteri dia, diikat isteri dia. Bila dia balik dia tengok isteri dia, dia dengar lain rumah, dia pun pecah pintu masuk, tengok perempuan ada dalam rumah. Berlawanlah, berlaku pergelukan. Lalu perampok ambil besi, katanya dia ambil besi pemotong besi, ketuk kepala dia, pecah, meninggal dalam perjalanan ke hospital. Akibatnya ketika bergaduh, dia sempat tarik muka topeng kawan tu. Isteri dia kata dia dengar suami dia cakap, engkau, maknanya suami dia kenal orang tu, maka orang tu bertindak bunuh. Asalnya dia tidak nak membunuh sebab dia tak bawa senjata. Ikut pada maklum aksi dia tak bawa senjata, tetapi bila dia dikenali, dia membunuh. Ini saya nak cerita, bila dia membunuh, walaupun niat tidak nak membunuh pada peringkat awal, tetapi sebab dia dikenali lalu dia bertindak membunuh, dapat tangkap tuan-tuan. Hak ni hukuman dia dibunuh. Kerana hukuman yang lebih besar di antara dua benda yang dibuat, maka hukuman yang lebih besar itu perlu diambil kira. Mencuri dengan membunuh, kesalahan lebih besar adalah kesalahan membunuh. Mencuri itu dah jadi kesalahan kecil. Maka bila sampai tak membunuh, membabitkan nyawa, yang curi itu dah tak ada kisah dah, dapat tangkap, maka kamu dijatuhkan hukuman bunuh. Ni dia kira mencuri yang sampai tahap yang dikaitkan dengan berlakunya kehilangan nyawa, dipanggil menyamun. Sekalian, itu mencuri dalam keadaan membunuh. Mencuri dalam keadaan membunuh ni tuan-tuan sekalian, dia kena bunuh dan kena salib. Salib tu maknanya tuan-tuan sekalian, dia ditayangkan diri dia. Orang kena tengok ni dia, ni pencuri ni penjahat ni. Dia nampak muka dia tuan-tuan sekalian. Nampak dia tu. Selama mengikut mazhab Syafi'i, dia digantung wajah dia tu 3 hari. Supaya dapat tengok, lepas tu barulah dia ditanam, diserap keluarga untuk ditanam. Tapi kalau sekadar mencuri sahaja, dia tak adalah kena sampai tahap tu sekalian. Tapi kalau dia sampai tahap berlakunya perkara yang lain, contoh dia mencuri saja dapat tangkap, cukup syarat dia memang layak dipotong tangan kerana dia tidak ada sebab untuk nak mencuri, maka dipotong tangan dia. Kaedah potong tangan tuan-tuan sekalian, dia potong mengikut pergerakan tangan, bukan potong biar dia tuan-tuan sekalian. Potong tangkap biar berjalan balik leleh dalam tangan. Tak tuan-tuan, bukan kerja gitu Islam. Kalau naik teksi tuan-tuan sekalian, dia mencuri ni tuan-tuan sekalian, dalam kaedah hukum Islam, pelaksanaan undang-undang Islam, dia kena tayangkan supaya kesalahan tu, hukuman yang dijatuhkan tu dapat dilihat oleh orang ramai. Buat secara terbuka, ataupun sekarang ni kan buat tayangan lintas langsung, siaran langsung perjalanan hukuman bagi orang mencuri, biar semua orang tengok. Kenapa nak malu? Bukan nak malukan, supaya orang takut untuk melakukan kesalahan ini. Ini kaedah hukum Islam. Tak payah. Orang tengoklah, tengok. Tengah duduk akal mamak, biasa tengok gusti, ni tengok orang kena potong tangan. Duduk tengok, pak, potong tangan. Lepas tu dia boleh balik. Tapi balik tu macam mana? Ada doktor siap. Doktor siap dah. Potong tangan tu ada perubatan. Ubatkan tangan dia, balutkan tangan dia sampai tahap dia tak mengalir darah. Tidak melakukan sampai tahap bawa kepada mati. Kalau potong tangan biar dia balik leleh sampai kat stand mati dia kan. Dia bukan tujuan untuk mati, tujuan untuk ingat. Tangan dia mencuri, potong, lalu dia akan balutkan tangan. Perubatan ada, dia akan balut, isi ubat, letaklah iodin apa benda pun, tu doktor benda kerja. Dia balut macam orang luka tangan. Dia balut, baru boleh benarkan dia balik. Balik tahan teksi, tengok naik teksi. Teksi pun tanya, pasal apa tangan tu balut? Tanya, kau tak tengok ke secara langsung tadi? Akulah tu.
Kan orang tahu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Nampak? Lepas tu teksi tu tengok sungguh, oh macam ni tak berani mencuri. Takut nak mencuri. Sebab nampak ni, balik daripada lepas kena hukuman tangan berbalut ni, orang tahu ni mencuri ni memang hilang sungguh. Bukan Islam cakap je potong sungguh. Nampak? Sebab apa ni? Patut melantak Ustaz, biarkan je tangan dia menelan darah tu, pandai sangat mencuri. Dah, tak boleh. Islam bukan tujuan nak bunuh orang. Tujuan dia inzal, memberi peringatan kepada yang melakukan dan memberi peringatan supaya berjaga-jaga bagi mereka yang belum melakukan. Ini kaedah Islam. Potong. Esok curi lagi. Tangan dah baik, cantik dah, curi juga. Nak potong mana? Potong tangan kanan. Tak, dia tak boleh potong tangan. Dia kena potong kaki. Kalau potong tu awal tangan kiri, nak curi kali kedua, kena potong kaki kanan. Dia potong dalam bentuk bersilang. Kenapa kaki pula Ustaz? Kan curi tangan. Sebab kaki tu boleh berjalan lagi, tu yang curi lagi tu. Dulu kaki bawa tangan, marah tangan mencuri. Rupa dah tak ada tangan, berjalan lagi, potong kaki pula sebelah. Di mana potong? Pergelangan kaki. Kat buku lali tu lah. Potong situ. Lepas tu sama juga buat. Balut, bagi tongkat ke dia, balik. Bagi tongkat, jangan biar dia berjalan seorang-seorang itu. Bagi tongkat. Tu hak kerajaan tu. Kerajaan kena sediakan tu. Orang yang kerja buat tongkat, kalau kerajaan Islam yang tak, boleh kaya. Kalau ramai mencuri lah, kalau tak ada, tak kaya juga. Bagi tongkat, okey, balik. Setelah dibalut, dibaik luka dia, balik. Kamu kena lah. Balik lah. Lepas tu buat perubatan, kamu balik dalam keadaan tu. Supaya dapat dilihat dia mencuri, dan dia kena tak ada usaha. Dia kena rasa takut dan tak nak mencuri lagi. Kalau curi lagi, potong tangan kanan pula, silang naik atas pula, sampailah dia bersilang. Curi juga, potong pula kaki. Curi juga tu bukan orang dah tuan-tuan. Mereka tak ada jalan, curi juga tuan-tuan. Gila jawabnya. Tapi ada orang kata, kalau potong tangan, ada ke undang-undang Islam curi potong tangan? Kalau potong tangan dia nak kerja apa? Tak boleh kerja lah dia. Haram jajah. Kau ikut kepala otak kamu tentang undang Tuhan. Otak kamu tu tak layak kamu nak pertikai hukum Tuhan. Ni hukum Allah buat. Otak tu Tuhan buat. Kau nak lawan Tuhan? Banyak cantik betul. Kalau malaikat tampar pula tu, kau ngajar punya mulut. Engkau pula pergi marah tentang benda tu.